Bang, minta ulas pasal interest pinjaman KWSP tu dengan kata bulanan tak perlu bayar apa-apa. Saya pun tak faham. Sejak semalam aku terima banyak betul soalan minta aku tolong explain pasal fasiliti sokongan akaun 2 ataupun FSA 2 ni. Okey geng, minta tolong korang save video ni sebab nanti takut hilang. Aku akan beritahu kau tentang FSA 2 ni dan membantu korang buat keputusan. Dan juga jangan lupa sharekan video aku ni supaya ramai orang boleh faham lagi. Dalam FSA 2 ni, dia punya hero dia adalah akaun 2. Sebab tu ada nombor 2 dekat situ, FSA 2. Dia macam movie lah, mesti ada hero kan. Kalau tak ada hero tak payahlah buat movie. So maksudnya macam ni, dekat akaun 2 korang tu korang ada duit tak? Kalau ada, kita boleh sembang. Kalau tak, maksudnya tak layak lah. Jadi kalau ada, berapa banyak yang korang kena ada? Minimum RM3,000 kau mesti ada dekat akaun 2. Sekarang ni dia melaksanakan fasa 1 dulu, iaitu di mana mereka yang berumur di atas 40 tahun sehingga di bawah 55 tahun boleh memohon. Dan untuk fasa pertama ni, korang boleh start mohon pada 7 April ni. Nilai pinjaman dia adalah di antara RM3,000 hingga RM50,000 bergantung kepada berapa banyak duit yang kau ada dekat akaun 2 tu lah. Dan sekarang ni cuma ada 2 je bank yang menawarkan program ni, iaitu BSN dan juga MBSB Bank. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, aku nak ulas sikit tentang isu-isu berbangkit yang sebelum ni dikaitkan dengan cagaran EPF untuk buat pinjaman ni. Yang pertama sekali, sebelum ni ada orang cakap, bang, saya tak nak terlibat dalam pinjaman ni sebab apa? Riba. Nanti kena bayar interest dekat bank pula. Untuk ni, korang tak payah pening-pening lagi sebab korang boleh pilih antara konvensional ataupun Islamik. Konvensional ni kita panggil dia sebagai kadar faedah, sementara Islamik ni kita panggil sebagai kadar keuntungan bank. Jadi berapa dia punya rate? Antara 4 hingga 5%. Okey, yang kedua, bayar bulan-bulan. Ni pun satu isu lagi. Sebab apa? Orang sebelum ni cakap, aku buat pinjaman loan daripada bank ni, aku nak kena bayar balik bulan-bulan dekat bank kan. Buat apa nanti aku punya income pun akan terjejas juga, dah bayar bulan-bulan. Untuk pinjaman ni, tak payah bayar bulan-bulan. Aku ulang tak payah bayar bulan-bulan. Korang cuma perlu bayar sekali je, iaitu pada umur korang 50 ataupun 55 tahun. Dan ni dipanggil sebagai pengeluaran bersyarat. Pada masa tu, EPF akan straight terus bayar duit pinjaman tu kepada bank dan selebihnya dia bagi balik dekat engkau. Lepas bayar kat bank, still ada baki ke kat kita? Ya, even selepas kau bayar pun loan kau dekat bank, tapi kau masih still ada baki lagi. Okey, kenapa ada baki? Ni nanti aku cerita kat korang. Okey, ketiga pula orang selalu cakap sebelum ni, bang, interest macam mana? Interest ni tinggi bang. Untuk benda ni, dia dah pun announce yang kadar keuntungan bank ataupun kadar faedah ni di antara 4 hingga 5% sahaja. Jadi kadar ni murah ataupun mahal? Of course lah, sangat murah. Korang takkan jumpa mana-mana bank yang boleh offer rate macam ni untuk pinjaman personal. Tak boleh. Inilah yang paling rendah. Okey, seterusnya aku nak cerita dengan korang apakah kelebihan dan juga kelemahan dalam skim FSA 2 ni. Pertama sekali kita pergi kepada kebaikan dia dulu. Okey, kebaikan dia yang pertama adalah dari segi kadar faedah dan juga kadar keuntungan bank tu memang sangat-sangat rendah. Sebab itulah kalau korang fikir cuma ada 2 bank aja yang offer program ni, iaitu BSN dan juga MBSB Bank. BSN tu kita faham lah sebab tu bank kerajaan kan. Yang MBSB Bank ni pula, dia orang ni dipunyai oleh Malaysia Building Society Berhad ataupun MBSB. Kalau korang nak tahu, KWSP adalah holding entity untuk MBSB. Sebab itulah dia willing untuk bagi korang pinjaman dalam program ni. Ada tak bank yang sanggup bagi kau duit dulu, kemudian umur kau 50 tahun nanti baru kau bayar? Ada tak? Sebab itulah setakat ni cuma 2 je bank yang terlibat. Kebaikan kedua, korang ingat tak tadi aku dah cakap yang walaupun kau bayar duit kepada bank tapi masih ada baki dekat akaun 2 kau tu. Ada orang cakap, bang, come on lah, syariah punya dividen baru 4.75. Kalau lah kadar faedah 5%, ada baki ke bang? Kadar faedah lebih tinggi daripada dividen, boleh cover ke bang? Sebab itulah dalam bab ni korang kena faham apa yang dipanggil sebagai compounding effect. Untuk dividen tu dia ada compounding effect tau. Compounding effect ni maksudnya dividen tu akan diberi di atas dividen. Okey lah, kalau korang blur-blur tak apa, jom aku lukis. Okey, katakanlah korang punya simpanan RM100 dan juga dividen dia adalah 5%. Contoh So maksudnya selepas setahun korang akan dapat berapa? RM105. Betul kan? Tapi korang kena ingat, ni baru first year tau. Ni adalah untuk first year. Tapi untuk second year, dia akan ambil 105. Dia tak ambil 100 tau. Dia ambil 105 ni, dia akan darabkan dengan 5%. Jadi untuk tahun kedua, kau punya duit dah jadi 110.25 sen. Nampak ni? Daripada RM100, tahun kedua dah naik jadi 110.25 sen. Dan
kalaulah selama 10 tahun, jadi proses ni akan berterusan lah untuk 10 tahun. Tapi sebaliknya, untuk kadar faedah, dia tidak ada compounding effect. Contohnya macam tadi, kalaulah kau pinjam RM100 dan kadar faedah sebanyak 5%, jadi setiap tahun tu kau cuma perlu bayar RM5 saja. Jadi disebabkan adanya compounding effect dalam dividen ni, akhirnya dia akan menyebabkan jumlah kau punya simpanan tu lebih besar daripada jumlah loan kau. Sebab itulah at the end of the day, bila umur kau 50 tahun nanti, dia akan ada baki, yang mana total pinjaman tu dia akan bagi pada bank, balance tu dia akan pulang balik pada kau. Kebaikan yang ketiga pula, dia akan mengelakkan daripada masalah default lah, ataupun tidak mampu untuk membayar pinjaman. Sebab apa? Pinjaman kau tu adalah berasaskan daripada korang punya cagaran dekat akaun 2. Kalau simpanan kau dekat akaun 2 tu sikit, jadi jumlah pinjaman tu pun sikit lah. Jadi isu untuk default ni tak ada. Okey, sekarang kita pergi pula pada kelemahan. Apa kelemahan dia dalam FSA 2 ni? Kelemahan dia senang je, iaitu kau kena ada simpanan lah dalam akaun 2. Jadi FSA 2 ni hanya untuk mereka yang ada simpanan minimum RM3,000 sahaja yang boleh memohon. Yang tak boleh tu ataupun tak cukup RM3,000 tu automatik tak layak lah. Kesimpulannya, pinjaman melalui cagaran EPF ni seolah-olah macam kau ambil duit pada masa depan, kemudian kau guna untuk hari ni. Cuma beza dia dekat sini, apabila kau ambil pinjaman ni dengan mencagarkan kau punya EPF tu, akaun 2, duit kau pada masa hadapan tu dia tak habis terus, dia tak zero. Sebab dalam proses nak sampai 10 tahun tu, kau masih boleh menikmati compounding effect untuk dividen. Jadi kalau kau keluarkan pada hari ni, untuk pada masa akan datang tu, dia tak habis terus lah dekat akaun 2 tu. Okay guys, akhir kata daripada aku, kalau korang tak benar-benar terdesak, tak payahlah ambil pinjaman ni. Kecuali kalau korang memang memerlukan lah. Kalau setakat korang nak tukar iPhone semua, tak payahlah. Okay guys, setakat ni itu je dulu. Jangan lupa sharekan video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis dekat ruangan komen.